Okay, so untuk hari ini kita akan belajar mengenai subtopik yang seterusnya iaitu mana ni? Kejap, cikgu cari. Okay, ni dia. Okay, subtopik minggu ini adalah 2.3 saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Maksudnya sama ada haiwan dengan haiwan, tumbuhan dengan haiwan ataupun yang berkaitan dengan persekitaran, apa yang ada sekeliling. Okey, saling bersandaran ni maksudnya dia saling kebergantungan lah. Okey, awak perlukan saya perlukan awak untuk untuk menjalankan kehidupan ni dengan lebih sempurna dan teratur. Okey. So gambar yang pertama awak nampak gambar ikan lah. Okey, ada gambar ikan. Maksudnya dalam dunia kita ni kita ada pelbagai lapisan organisma yang hidup dalam satu komuniti yang besar. Okey. Yang pertama kita panggil spesies. Okey, kalau biasa dengar National Geographic spesies, apa yang dimaksudkan dengan spesies ni sebenarnya? Okey, kalau pergi zoo ada macam-macam jenis haiwan, ada macam-macam jenis tumbuhan. Okey. Sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang sama, saling membiak dan menghasilkan anak. Maksudnya spesies ni adalah grup yang sama. Kalau kat sini gambar ikan. Okay, ikan Nemo ni kan. So ikan Nemo ni sajalah kita panggil spesies. Maksudnya dia mempunyai ciri-ciri yang sama dan saling membiak menghasilkan anak. Maksudnya ini adalah spesies ikan Nemo. Okay. Kalau ada ikan keli kat sini, ini adalah spesies ikan keli. Okay. Spesies maksudnya kita spesifikkan dia kepada suatu organisma yang tertentu sahaja. Grup-grup dia je. Alright. So next, daripada spesies, okay. Kemudian dia akan pergi kepada populasi. Dia makin besar lah. Di mana populasi maksudnya sekumpulan, ya. Zakira tak dapat masuk. Dia ada masalah internet. Tak apalah, macam biasalah saya rekod lah benda ni. Tapi dia isi kehadiran je lah. Isi kehadiran je lah. Kalau tak dapat connect, nanti cikgu paste je lah dia punya rakaman ni dekat YouTube. Macam biasa. Okay. Daripada spesies tadi, kita pergi kepada kumpulan yang lebih besar dinamakan sebagai populasi. So populasi ni adalah sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Okay. Kalau tadi spesies, kemudian kita naik lagi kepada sekumpulan organisma yang sama spesies hidup dalam habitat yang sama. Okey. Okey, daripada spesies dia akan membentuk satu komuniti di mana beberapa populasi organisma yang berbeza dan hidup dalam satu habitat serta saling berinteraksi antara satu sama lain. Maksudnya kat sini ada spesies ni lah. Okey, ini ada spesies ikan ni. Kemudian ni ada spesies ikan Nemo. Okey, dia takkan ada seekor. Biasanya spesies ni mestilah ada anak-anak dia kan. Okay, ada anak-anak dia lagi. Ada anak-anak dia lagi. Ni pun sama. Ikan kuning ni ada lagi anak-anak dia. Ada family dia lah. Begitu juga ada ikan warna purple ni. Okey, bila semua spesies ni, okey, ini kita panggil populasi. Bila dia ada satu family yang besar, kita panggil populasi. Okay, ini populasi. Ini keluarga dia. Ini keluarga dia. Ini pun keluarga dia. Okay. Bila semua populasi ini bergabung, dia akan membentuk community.
Okay. Ataupun dengan kata lebih mudah macam ni, kita family kan dalam satu kampung ataupun dalam satu kawasan. Ini family Adam. Di mana family Adam ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Okay. Ini pun sama. Ini populasi bagi family Tanushree. Ada mak, ada ayah, ada datuk ke, ada nenek ke. Okay, ini pun sama. Ini family Daeng. Ada juga dia punya ahli keluarga yang lain. So, bila semua keluarga ni duduk dalam satu kawasan, kita panggil dia community. Okay. Di mana community ni mestilah dia bukannya hidup sendiri-sendiri. Dia mestilah hidup ada interaksi. Okay. Ada komunikasi di antara satu sama lain. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ada nak tanya soalan ke? Tak ada. Tak ada? Okey. Putus-putus lah suara ni. Cikgu teruskan. Okey. Ini yang dinamakan sebagai keseimbangan ekosistem. Okey. Dia seimbanglah sebab apabila ada beberapa komuniti yang tinggal bersama dalam satu habitat serta saling berinteraksi antara satu sama lain, termasuk komponen bukan hidup seperti air, udara dan tanah. Okey. Manusia, haiwan, tumbuhan, semuanya memerlukan air, udara dan tanah untuk meneruskan kehidupan. Okey, atau untuk mencari makanan. So dalam ekosistem adalah yang paling besar sekali di mana ada beberapa gabungan komuniti. Sama macam kita lah dekat Johor. Dekat JB ni ada apa? Ada apa daerah? Ada Tampoi. Komuniti Tampoi. Ada komuniti apa lagi Skudai. Ada komuniti Lakin. Contohnya. Okay. Dalam setiap komuniti ni ada banyak-banyak family kan. Ada populasi dia. So bila bergabung semua komuniti ini akan membentuk yang dinamakan ekosistem. Okay. Beberapa komuniti tinggal bersama dalam satu habitat pun sama. Walaupun dia dalam kawasan yang besar, skala yang besar, dia masih ada interaksi ataupun saling memerlukan antara satu sama lain untuk meneruskan kehidupan. Okey, inilah yang kita namakan adanya keseimbangan dalam ekosistem. Okey. Ada soalan setakat ni? Okey, cikgu ulas balik. So, asal daripada spesies. Daripada spesies, okay, dia beranak pinak akan membentuk populasi. Daripada populasi, dia ramai-ramai duduk dalam satu kawasan yang sama akan membentuk community. Okay. Daripada community bergabung lagi akan membentuk ekosistem. Okay. Samalah macam dalam hutan. Kalau awak tengok ada spesies apa? Spesies ular. Okay. Ular ada banyak jenis. Ada ular sawa, ada ular tedung, ada ular kapak, ada ular daun. So, bila bergabung, dia jadi populasi. Okay. Bila populasi makin banyak, hidup dalam satu kawasan membentuk community. Okay. Ada lagi gajah. Ada lagi harimau. Ada lagi community apa lagi ni?
burung. Okey, dia dah bergabung duduk dalam satu kawasan yang sama, hutan yang sama, dia akan membentuk suatu ekosistem. Okey. So maksudnya daripada sini sikit kepada ekosistem dia jadi jumlah yang semakin tinggilah. Jumlah semakin besar. Okey. Alright, ada soalan setakat ni? Tak ada. So apa maksud habitat? Okey, habitat adalah dah banyak kali cikgu cakap sebelum ni, habitat adalah dia macam dia punya rumah lah atau kawasan tempat tinggal semula jadi bagi sesuatu organisma. So kalau unta dia punya habitat ni adalah kawasan gurun atau padang pasir. Kalau beruang panda kawasan dia dalam hutan. Okey, habitat tu maksudnya dia punya rumah lah. Okey. So setiap spesies, setiap haiwan, setiap tumbuhan yang ada dalam kita punya ekosistem, dia mesti kena sesuaikan diri dengan keadaan alam sekitar. Okey, contoh kalau kita daripada negeri Kelantan berpindah ke Johor, macam mana nak sesuaikan keadaan daripada Kelantan kepada Johor? Contoh paling senang bahasalah kan, daripada Kelantan. Awak bercakap, kak kahwin nak buat gapo, nak gimana, nak makan gapo. Bahasa lain. Tapi bila pindah ke JB, ke Johor, kita pun kena sesuaikan diri, kita kena ubah ikut keadaan lah. So daripada kahwin, daripada makan, jadi makan. Okay, kita kena sesuaikan dengan keadaan. Begitu juga dengan haiwan ataupun hidupan yang ada dalam alam sekitar. Okay. Tengok ada harimau, ada apa ni, kaktus, ada beruang kutub. Okey. Antara kawasan-kawasan yang ada, alamak. Okey, ada kawasan-kawasan yang ada. Contohnya pertama tundra. Tundra ni maksudnya kawasan yang air batu lah. Ais. Yang sangat-sangat sejuk. Ataupun di kutub utara, kutub selatan. Gurun. Kawasan yang sangat, Allah, sensitif tu lah. Kawasan yang sangat panas ataupun padang pasir. Kawasan tropika macam kita lah. Dia lebih kepada banyak tumbuh-tumbuhan. Okay. Okay. Kalau tundra. Di mana tundra tadi cikgu cakap adalah kawasan yang mempunyai kawasan suhu yang sangat sejuk. Berais ataupun ada air batu. So tak semua haiwan akan mampu hidup di sana. Okay. So bila ada beberapa haiwan yang hidup di sana, dia kena sesuaikan dengan keadaan sekeliling yang sejuk. Contoh, awak lihat dekat gambar raja ni. Ni nama dia beruang kutub kan? Beruang salji, beruang kutub. Apa yang awak lihat pada haiwan ni yang mana dia boleh sesuaikan diri dengan keadaan sejuk? Kalau kita pergi tempat sejuk, kita buat apa? Kita pakai baju yang tebal. Okay, untuk melindungi daripada cuaca sejuk. Kalau beruang, macam mana dia punya keadaan fizikal dia? Apa yang ada beruang yang membolehkan dia tak akan merasa sejuk? Sebab ada bulu. Ada bulu yang tebal. Ya. Kalau ada bulu yang tebal, at least dia dapat memanaskan badan dia dan melindungi daripada cuaca yang sangat sejuk. Okey, kalau beruang ada bulu. Macam mana pula dengan haiwan ni? Dinamakan, kalau dia ada banyak jenis. Ada singa laut, ada anjing laut, ada singa laut lah paling besar. Singa laut, anjing laut. Apa yang ada pada fizikal haiwan ni yang membolehkan dia tak merasa sejuk? Ada bulu tebal ke? Tak ada. Awak tengok
Awak tengok pada anjing laut, singa laut, badan dia macam mana? Lemak tebal. Lemak tebal, kulit tebal dan juga lemak tebal. Sebab biasanya lemak ni lah yang akan melindungi kita daripada cuaca sejuk. Beza orang gemuk dengan orang kurus. Orang gemuk biasanya dia punya suhu dia lagi cepat rasa panas sebab mempunyai lemak yang sangat tebal. Okey? Ini kalau haiwan. Kalau tumbuhan pun sama. Tumbuhan kalau perhatikan dekat kawasan sejuk biasanya dia tak mempunyai daun yang sangat besar lah. Okay, biasa dia mempunyai daun yang kecil-kecil je. Lumut, rumput kecil. Kalau daun dekat pokok pun daun biasanya daun yang runcing, halus-halus je. Okay, sebab dia nak melindungi diri dia daripada dia nak menjimatkan tenaga dia. Okay, sebab dia kurang mendapat cahaya matahari yang terik berbanding cuaca-cuaca yang lain lah. Right. Beruang kutub, harimau Siberia, walrus, karibu. Karibu ni dia macam karibu ni macam kekambing. Apa reindeer, macam reindeer tu yang Christmas tu. Lembu emas, dia mempunyai lapisan lemak dan bulu yang tebal. Okay. Okay, lumut, liken, rumput. Okay, sebab liken hanya memerlukan sedikit air sahaja. Sebab kawasan dah sejuk, dah banyak air. So biasanya lumut dengan liken ni dia ni lah. Okay. So dia memerlukan air yang sikit saja berbanding tumbuhan yang lain. Okay. Next. Okay, so keadaan yang kedua dinamakan sebagai gurun ataupun kawasan yang sangat-sangat panas. Sangat panas. Dan biasanya kita panggil kawasan padang pasir. So kita lihat haiwan-haiwan yang ada, tumbuhan yang ada dekat kawasan-kawasan ni. Pernah tengok cerita apa cicak yang ni? Cerita cicak yang ni, yang sesat dekat padang pasir tu daripada akuarium. Lepas tu dia pecah, tersesat kat padang pasir. Apa nama dia? Alah, yang dilawan burung, yang dilawan dengan ular besar, lawan dengan burung helang besar. Ada siapa tak? Ranggo. Ranggo. Ya. Ranggo. Cerita Ranggo. Awak tengok kan keadaan dia macam mana. Sampai dekat kawasan padang pasir, dia macam kulit menggelupas, kulit kering. Semua haiwan dekat kawasan tu macam warna dia lebih kurang sama je. Warna coklat, warna berdebu gitu. Okey, so kita lihat gambar raja yang pertama, unta ni lah. So kalau unta, dia mempunyai bonggol di belakangnya untuk menyimpan air dan lemak untuk tempoh yang lama. Okey, sebenarnya kat sini ada simpanan air lah dan dia boleh tahan selama berbulan-bulan tanpa air. Okey, dia boleh tahan berbulan-bulan tanpa air walaupun dalam keadaan cuaca yang panas. Ini dia punya store dia lah. Okey, dia punya stok air. Cicak hutan dan ular mempunyai badan yang bersisik untuk kehilangan air daripada badan. Macam cerita Ranggo tu lah. Dia ada sisik lah untuk kehilangan air, untuk mengelakkan daripada kehilangan air daripada badan. Dia macam protection lah. Protection daripada kehilangan air. Kaktus mempunyai batang yang dapat menyimpan air. Okay. Dalam batang kaktus ni mempunyai peratus air yang ada dalam batang ni adalah sangat-sangat tinggi. Sebab itulah kalau ada beberapa jenis pokok kaktus, kalau awak boleh makan. Okay, ada kaktus yang jenis boleh dimakan oleh manusia sebab dia memang sebahagian besar struktur yang ada dalam kaktus adalah
air semata-mata. Okey, kaktus mempunyai batang yang dapat menyimpan air. Dia macam span. Okey, dia macam span untuk menyimpan air yang banyak. Sebab kalau kawasan padang pasir, dia punya hujan, dia punya sumber air bukan datang selalu. Dia akan ada musim-musim dia lah. Okey, pada musim-musim air itulah tumbuhan ni akan menyimpan air yang secukupnya untuk dalam tempoh yang lama. Kebanyakan tumbuhan di gurun mempunyai akar yang panjang untuk mendapatkan air. Okey, fungsi akar apa? Akarlah untuk mencari air ataupun untuk mendapatkan air. So dia kena gali ataupun dia kena pergi ke dalam tanah yang lebih dalam lah untuk mendapatkan sumber air yang secukupnya. Okey. So daripada kawasan panas, kita pergi kepada kawasan tropical. Kawasan tropical ni lebih kepada macam kita lah. Okay, kawasan yang ada atmosfera, kawasan khatulistiwa. Okay, dinamakan sebagai kawasan tropical. Okay, di mana iklim di kawasan tropika sesuai sebagai habitat untuk pelbagai jenis tumbuhan dan haiwan. Okay, kenapa dia sesuai? Okay. Antaranya tumbuhan jati, buluh, rotan, harimau, burung, ular, serangga, katak dan rama-rama. Sebab di kawasan tropikal ni, dia punya sumber air, dia punya cuaca sedang-sedang saja. Tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas. Sumber air pun sentiasa mencukupi sepanjang tahun. Okay, so bila semua sumber air mencukupi, maka dia punya haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan yang ada dekat kawasan tropika ni adalah sangat banyak. Dia banyak pilihan. Okay? Banyak jenis tumbuhan, banyak jenis haiwan yang hidup di dalam kawasan tropika. Okay, ada soalan setakat ni? Okay. Tak ada, semua boleh faham apa beza di antara kawasan tundra, kawasan gurun, kawasan tropika. Kenapa haiwan dengan tumbuhan kena pandai menyesuaikan diri ikut cuaca-cuaca yang tertentu. Okey, kalau tak ada soalan, dalam guru asal cikgu dah bagi kan pautan untuk live worksheet. Okey, cikgu nak awak jawab dekat situ. Macam biasa, send my answers to teacher, masukkan email cikgu. Nanti cikgu tunjuk ya. Okay ni. Okay. Jawab latihan di pautan live worksheet. Awak klik kat sini. Ringkas je soalan dia. Cuma tarik, letak je. Tempat tinggal. Kita panggil apa? Okay. Tarik, letak je. Contoh cikgu buat kat sini. Letak. Okay. Dah siap. Awak klik finish. Email my answers to my teacher. Masukkan nama. Kelas. Subject. Science. Cikgu, Email. saya nak Yep. cikgu punya email. Nak apa? Nak email cikgu. Cikgu hantar dalam sini, dalam ni. Dalam chat. Alright.
Okey, siapa nak jawab ni? Tanushri. Adam. Adam. Kat mana yang salah ni Adam? Okey, soalan last tu. My worksheet. Soalan last tu, awak kena type, apakah kepentingan interaksi antara hidupan dengan bukan hidupan dalam alam sekitar? Untuk mengekalkan apa? Keseimbangan. Ya. Yeah. So, baru 2 orang yang hantar, Tanushri dengan Adam. Adam kena banyak buat pembetulan ni. Kita check lagi. Baru 2 orang hantar. Masih orang yang sama. Tanushri dengan Adam. Alright. So, sementara tunggu pelajar lain siapkan latihan dekat pautan live worksheet. Okey, tugasan awak kerja rumah. Kerja rumah dia ada 2 Yang pertama awak kena buat nota. Nota ringkas berpandukan buku teks muka surat 28. Okey, mana muka surat 28? Kita tengok. Muka surat 28. Okey, muka surat 28. Ni. Okey, satu muka surat ni awak kena salin dalam buku nota. Okey. Yang kedua, jawab latihan pada yang cikgu bagi ni. Ni. Latihan muka surat 8. Okey, cikgu buka. Muka surat 8. Cikgu Yep. yang buku teks tu sebelum kita mengkaji salin ke? Sebelum kita mengkaji tu salin ke? Terus Sekejap. Muka surat 8 ni. Tajuk dia ni. Tajuk dia 2.3 saling bersandaran. Okey. Salin start daripada sebelum kita mengkaji ni. Salin semua. Cikgu, yang bawah tu tak payah Mana? Yang gambar raja?
Gambar raja ni. Okey. Kalau awak nak lukis boleh, tak ada masalah. Okey. Kalau nak lukis boleh, tak ada masalah. Lukis lagi baiklah kalau jenis memang suka melukis ke, suka mewarna ke. Nanti ada guna melukis je. Tak jadi apa je nanti. Sebab nota ni nota untuk awak tengok, untuk awak baca. Sebab biarlah dia colourful, bagi dia ada Yang stiker bulat ke. tu nak ni juga. Apa dia? Yang bulat-bulat tu nak kena buat juga. Tak payahlah. Ini maksudnya dia nak fahamkan dalam ekosistem ni ada gabungan semua ni. Okay? Okay, itu nota. Untuk latihan, ni je. Untuk latihan, awak salin saja dalam buku latihan. Jawapan dia dah senaraikan lah. So, pilih saja mana jawapan yang betul. Satu Tak muka payah salin yang biru tu yang biru ni, tak payah. ni dia punya pilihan jawapan. Kalau awak nak terus tulis jawapan dekat ruangan ni pun boleh. Tak payah salin. Okey. Janji ada soalan, ada jawapan. Okay. Kalau rasa tak nak salin, awak nak print pun boleh. Mana-mana yang memudahkan lah. Baik, cikgu. Alright. Okay, ada soalan setakat ni?